Program ini telah dibuat oleh rakan-rakan dan rakan kongsi Jennifer LeClaire Ministries. Kami harap anda menikmati pengajaran hari ini. Jika anda ingin menjadi sangat berkesan dalam peperangan, anda perlu menggunakan senjata yang betul. Menggunakan senjata yang salah adalah seperti cuba menebang pokok dengan pisau mentega. Anda mungkin akhirnya berjaya melakukannya. Anda mungkin akhirnya membuat kesan padanya, tetapi anda akan keletihan mencuba. Amin. Sebahagian daripada anda letih dalam peperangan. Saya memberitahu anda kebenaran, tidak menggunakan senjata tepat. Dan jika anda menggunakan senjata tepat, pokok akan tumbang. Syaitan akan bergerak. Kejayaan akan datang. Ia akan berlaku. Haleluya. Ya, rasanya bagus, bukan? Ya, jadi sebahagian daripada anda tidak mahu berhenti. Dalam siri ini, kami telah membuat satu siri kerana saya mahu anda berjalan dalam kemenangan. Saya letih melihat umat Tuhan yang penat, dipukul, patah, rosak, dan jijik. Jika anda melihat email yang masuk ke pejabat kami, ya Tuhan, sangat menyedihkan. Dan saya membalas setiap orang secara individu. Tetapi saya melakukan yang terbaik. Untuk keluar ke negara-negara dan berkongsi firman Tuhan bahawa Yesus mati, supaya anda boleh mendapat kemenangan, anda hanya perlu melaksanakannya. Amin. Bapak, saya berterima kasih atas pengurapan roh Tuhan hari ini. Bolehkah engkau membantu saya untuk menjadi jelas? Bolehkah engkau membantu saya untuk menyampaikan firman-Mu? Dan menyelimutinya dengan pengurapan? Agar ia membina iman dalam hati orang yang mendengarnya. Terutamanya mereka yang letih, Tuhan, yang telah melalui pertempuran panjang, Tuhan. Biarkan mereka menemui kunci hari ini yang akan membawa mereka naik dan melepasi. Karena kita berada di ambang. Dan kita akan melangkah ke dalamnya. Dalam nama Yesus, amin. Jadi kita berada pada nombor 37. Yang lain, maaf. 1 hingga 36, anda tahu apa? Roh Kudus baru sahaja memuat turun ke dalam dirinya. 1 hingga 36. Kami berada di Moravian Falls lewat malam. Kami sedang santai. Dan saya bertanya kepada Nabi Vanessa. Saya berkata, adakah anda mahu menonton Matrix? Maksud saya sudah menontonnya sejak 20 tahun lalu. Dalam Matrix, lelaki duduk di kerusi ini dan meletakkan chip komputer kecil ini. Dia seperti, saya tahu kungfu. Saya seperti, anda mesti bergurau. Bukankah itu hebat jika Tuhan boleh? Hanya, anda tahu, dia memang memuat turun banyak perkara ke dalam roh kita. Dia memang, terutamanya apabila kita berdoa dalam Roh Kudus. Mari kita masuk ke nombor 37 ini. Tanya Roh Kudus. Ini adalah taktik untuk peperangan rohani yang berjaya. Tanya Roh Kudus. Senjata apa yang perlu digunakan? Perlu bertanya kepadanya. Tanya dia. Kadang-kadang kita fikir kita tahu yang terbaik. Ada satu rancangan lama pada tahun 50-an dan 60-an bernama Father. Knows best. Dia tahu yang terbaik. Roh Kudus tahu terbaik senjata apa perlu digunakan dalam setiap pertempuran. Seperti seorang pakar bedah yang akan menggunakan peralatan yang berbeza. Sebelum pembedahan, mereka meminta bilah 10. Mereka elak bilah 30. Amin. Apabila seorang pemain golf bermain, mereka menggunakan putter dekat. Tetapi mereka menggunakan kayu golf jauh. Jika mereka menggunakan kayu golf dekat, mereka sukar memasukkan ke lubang. Terdapat alat yang berbeza untuk situasi yang berbeza. Terdapat senjata peperangan yang berbeza untuk pertempuran yang berbeza. Dan Roh Kudus tahu dengan tepat senjata apa yang perlu digunakan. Dalam setiap pertempuran. Seseorang sama katakan amin. Anda mungkin menghadapi pertempuran serupa yang anda menangi musim lalu. Tetapi itu tidak bermakna anda akan menggunakan senjata yang sama untuk mendapatkan kemenangan. Kita tidak boleh membuat andaian dalam perkara-perkara rohani. Kita perlu tepat dalam roh. Seseorang katakan amin. Maksud saya terdapat strategi asas yang kita selalu perlu guna dan laksanakan. Nama Yesus adalah asas. Tidak apa yang berfungsi tanpa nama Yesus. Amin. Perisai iman adalah asas. Tiada apa yang berfungsi tanpa iman. Jika anda ingin menjadi sangat berkesan dalam peperangan, kata seseorang, itu saya. Saya mahu. Amin. Jika anda mahu menjadi sangat berkesan dalam peperangan, anda perlu menggunakan senjata yang betul. Menggunakan senjata yang salah adalah seperti cuba menebang pokok dengan pisau mentega.
Anda mungkin akhirnya berjaya, Anda mungkin akhirnya membuat perubahan, tetapi Anda akan keletihan mencuba. Amin. Anda penat berperang. Saya memberitahu Anda kebenaran. Kerana Anda tidak menggunakan senjata. Betul. Guna senjata tepat, pokok tumbang, bagi syaitan bergerak, kejayaan datang, ia berlaku. Roh Kudus tahu. Kata seseorang Roh Kudus tahu. Roh Kudus tahu. 2 Korintus 10:4 memberitahu kita, senjata kita bukan duniawi, tetapi kuat dalam Tuhan. Untuk meruntuhkan kubu, menjatuhkan imajinasi dan setiap perkara tinggi yang melawan pengetahuan. Tuhan menawan setiap fikiran untuk taat kepada Kristus. Apabila ketaatan kita dipenuhi, kita boleh mengambil Kuasa yang sangat besar. atas musuh. Baiklah. Jadi bagi perkataan Yunani untuk senjata adalah hoplon. Dan ia bermaksud alat lain untuk persediaan. Ia bermaksud senjata yang digunakan dalam peperangan atau alat. Dan perkataan Yunani untuk peperangan adalah strategi yang bermaksud ekspedisi, kempen atau perkhidmatan ketenteraan. Jadi apakah senjata-senjata itu? Pujian dan penyembahan adalah senjata. Nama Yesus dan pedang roh adalah penting. Dan jika Anda faham ini, Anda tidak akan menghadapi banyak masalah dengan syaitan. Kerana saya melihatnya. Setiap minggu, seseorang datang ke sini mengadu, marah, jahat tentang sesuatu. Mereka tidak menerima apa-apa. Jika Anda berjalan dalam buah roh. Ya. Amin. Tahu tak, kedamaian adalah senjata. Amin. Yesus berkata musuh datang untuk membunuh, mencuri, memusnahkan. Tetapi dia datang untuk memberi kita kehidupan berlimpah. Sepenuhnya, jika tidak hidup dalam kehidupan berlimpah, sudah tiba masanya untuk melawan balik. Sudah tiba masanya untuk membuat dekri kemenangan. Dalam buku renungan baru saya berkongsi kata-kata hikmah kenabian secara langsung dari hati Roh Kudus yang akan membantu memperbaharui minda Anda, menguatkan semangat Anda, mendedahkan strategi musuh, dan melengkapkan Anda untuk mengatasi. Setiap renungan, mempunyai rujukan ayat untuk kajian Anda dan dekri kuasa untuk memerintah kemenangan Anda. Dr. Cindy Trimm mengatakan dekri kemenangan adalah sumbangan penting kepada perbincangan mengenai peperangan rohani. Dia mengatakan ia dipenuhi dengan strategi doa untuk menang pertempuran rohani dan sebagai pelan tindakan untuk kejayaan Alkitabiah. Dapatkan salinan dekri kemenangan, strategi kenabian harian untuk kemenangan peperangan rohani di mana-mana buku dijual. Alam roh tidak kelihatan, lebih nyata daripada apa yang kita alami dengan 5 deria kita. Hanya di sebalik tabir apa yang dapat dilihat oleh mata semula jadi, pasukan malaikat dan syaitan sedang aktif bekerja. Alkitab mengatakan bahawa semua orang Kristian telah dibawa ke dalam dimensi ini melalui Yesus Kristus. Ramai orang yang melihat dalam roh sering tidak tahu apa yang mereka lihat atau memahami dimensi penglihatan rohani. Tetapi buku penting ini, Dimensi Pelihat, akan membantu Anda membuka misteri ini. Ditulis oleh penulis terlaris Jennifer LeClaire, buku ini akan membantu Anda mengakses dimensi pelihat. Anda akan dapat membezakan apa yang dari Tuhan dan apa yang bersifat syaitan. Anda akan mentafsirkan aktiviti yang Anda lihat dalam roh. Anda akan mengakses apa yang Tuhan lakukan dalam dan melalui Anda dan mewujudkan kejayaan untuk diri sendiri dan orang lain. Dimensi Pelihat akan memberikan maklumat berguna, arahan praktikal, aplikasi Alkitabiah, dan doa yang kuat untuk beroperasi dalam dunia rohani. Dapatkan salinan Dimensi Pelihat Anda di mana-mana sahaja buku dijual. Amin. Cinta adalah senjata. Amin. Kegembiraan adalah senjata. Amin. Kegembiraan Tuhan, kekuatan, pujian, senjata. Senjata, buah roh, kontrol, kelembutan, kebaikan, kesabaran. Ia membuat syaitan gila bila Anda baik kepada orang yang buruk. Anda mahu hantar email buruk, saya akan buat Anda terkejut. Saya akan buat Anda rasa diberkati dan Anda tidak akan hantar saya email buruk lagi. Amin. Amin. Kenapa? Ia dipanggil bergerak dalam roh yang bertentangan. Ya. Ia pun adalah cinta yang ikhlas kerana siapa yang akan melakukannya untuk membuktikan. Dan apabila penganiayaan datang, kemuliaan datang, apabila syaitan mula menganiaya Anda, katakan, tunggu, ada kemuliaan di sini untuk saya. Ada buah yang menunjukkan kepada semua orang di sekeliling saya yang tidak mengenal Yesus, bahwa ujian ini, peperangan ini, tidak menggerakkan saya seperti orang yang tidak percaya. Amin.
Yang menyedihkan ialah saya melihat begitu ramai orang yang tidak percaya menangani ujian lebih baik daripada orang Kristen. Amin. Saya pernah menjadi wartawan dan saya akan menemubual orang. Saya menemubual seorang wanita di Miami, seorang peguam yang mendapat kanser payudara dan menjalani kemoterapi sambil terus berlatih. Saya tidak dapat mempercayainya. Dia terus berlatih sepenuh masa. Dia terus pergi ke gym setiap hari dan dia akan sakit dan muntah dan semua itu. Tiada rambut di kepalanya dan dia bertahan melalui semua itu dan sembuh. Amin. Dalam musim yang sama, saya kenal seorang lagi Kristen yang sering merungut, mengeluh, mengerang, mengadu, marah dengan Tuhan, berbaring di katil, dan akhirnya mereka meninggal. Ya. Terdapat prinsip rohani berkaitan dengan sikap dan berjalan dalam kedamaian. Orang yang tidak beriman mungkin lebih damai dari sesetengah Kristen. Ya. Yakinlah, ada senjata yang tepat untuk ekspedisi Anda. Dan Anda dilengkapi untuk pertempuran. 2 Petrus 1:3 mengatakan, kuasa ilahinya telah memberikan kepada kita segala sesuatu. Seseorang katakan segala sesuatu. Segala sesuatu. Diberikan kepada kita segala sesuatu tentang kehidupan dan ketuhanan. Melalui pengetahuan tentang Dia yang memanggil kita dengan kemuliaan dan keunggulannya. Dan bila Anda menggunakan ini senjata, bila Anda mendengar dari Tuhan, Anda berkata, Tuhan, senjata apa yang harus saya gunakan? Dan Dia berkata, saya mahu Anda menggunakan senjata kesyukuran. Karena itu juga boleh menjadi senjata. Anda mula berjalan berterima kasih kepada Tuhan. Saya berada di pejabat pos 1 kali dan terdapat barisan yang panjang. Pernahkah Anda berada dalam barisan panjang di pos? Orang tidak menyenangkan di pejabat pos. Maksud saya tahu mengapa banyak kejadian tembakan berlaku di pejabat pos. Pernahkah Anda mendengarnya? Itulah sebabnya. Kerana orang benar-benar mereka menjadi marah di pejabat pos. Saya berada di sana 30 minit, 40 menit masih dalam barisan. Saya menjadi marah. Saya mula merasakan semangat itu juga ada di Walmart. Semangat itu memang ada. Bukankah begitu? Ya. Saya tidak pergi, saya tidak pergi ke Walmart lagi kerana setiap kali saya pergi ke Walmart, saya rasa kami hidup dalam era digital di mana kita boleh mempunyai kawan di seluruh dunia. Namun benar, hubungan peribadi yang mendalam dan sejati sukar didapati dalam dunia yang sibuk dan mencari gereja yang menawarkan wahyu kenabian dan kunci praktikal untuk mengatasi rancangan musuh dalam hidup anda boleh menjadi sukar. Dalam dunia gereja yang mesra pencari, masukkan ahop.online, satu usaha dari Awakening House to Prayer. Kami adalah komuniti global orang percaya yang dengan penuh semangat mengejar kehadiran Tuhan. Kami adalah gereja kenabian di mana Roh Kudus bergerak. Kami memperkasakan Anda untuk menjalani gaya hidup terobosan supernatural. Berhubung dan buat hubungan sejati dalam keluarga Global Awakening House of Prayer. Jika tidak dapat datang ke gereja kami di Florida atau dalam talian,